Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Surayani binti Johari bernombor matriks A171-690. Malaysia pada hari ini sedang berdepan dengan penularan wabak COVID-19 yang semakin krisis hari demi hari. Masyarakat Malaysia berasa semakin bimbang bagi menyelesaikan urusan harian, terutamanya membeli barang makan, barang kegunaan diri dan lain-lain lagi. Akan tetapi disebabkan banyak kekangan dan syarat pergerakan yang semakin diketatkan memberi kesukaran kepada rakyat untuk berbelanja membeli kepentingan mereka. Oleh itu, pembelian secara atas talian serta penggunaan wang digital merupakan salah satu langkah yang paling berkesan dalam memutuskan rantaian COVID-19. Platform seperti Lazada atau mana-mana e-commerce telah menjadi kedai atas talian yang sering dikunjungi oleh masyarakat Malaysia untuk berbelanja semasa pandemik COVID-19. Pembelian secara atas talian membuka ruang yang luas bagi masyarakat untuk membeli barangan yang ingin dibeli, mudah untuk melakukan perbandingan harga dan kualiti serta dari segi jenama sebelum membuat tempahan barang tersebut. Walau bagaimanapun, pembelian secara atas talian ini memberikan beberapa kesan negatif dan positif kepada perbelanjaan pengguna semasa penularan wabak COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azhira binti bin Effendi dan saya akan memulakan dengan kesan positif pembelian atas talian. Kesan positif daripada pembelian atas talian kepada perbelanjaan masyarakat adalah masyarakat dapat membeli satu produk atau barang dengan harga yang lebih murah berbanding di pasaran. Individu yang membeli barang secara atas talian berpotensi untuk membeli satu atau lebih barang dengan harga yang berpatutan berbanding membeli di kedai secara fizikal. Kebanyakan kedai di atas talian menawarkan harga yang lebih rendah dan berpatutan walaupun satu barang itu sukar untuk didapati di kedai secara fizikal. Ramai yang mendapati bahawa barangan yang mereka inginkan terdapat di kedai atas talian. Shopee merupakan antara platform kedai atas talian yang paling berjaya di Malaysia kerana mempunyai barang dari dalam negara dan luar negara. Shopee juga sudah mempunyai kemajuan dari segi penjualan barangan, di mana Shopee juga menjual barang-barang keperluan seperti perubatan, makanan serta perkhidmatan penting. Masyarakat dapat menjimatkan duit mereka kemungkinan 2 kali ganda apabila berbelanja secara atas talian. Platform atas talian ini sedikit sebanyak menyumbang kepada kemudahan rakyat untuk membeli barang keperluan tanpa perlu bersesak-sesak serta menyumbang kepada usaha untuk membendung wabak COVID-19. Seterusnya, saya Malana Amani binti Cik Razali, nombor matriks A182944 akan menerangkan tentang kesan positif kedua bagi perbelanjaan atas talian. Kesan positif kepada perbelanjaan masyarakat semasa berbelanja secara atas talian ketika pandemik COVID-19 adalah penjimatan kos tambang. Pembelian barang secara atas talian menjadi pilihan utama rakyat di negara kita kerana mereka tidak perlu mengeluarkan wang tambahan bagi menampung kos tambang untuk pergi ke kedai atau stor fizikal secara konvensional. Kos tambang ini termasuklah sebagai contoh pengisian minyak kenderaan, pembayaran tambang teksi seperti MyCar dan GrabCar, tambang kereta api, monorail dan sebagainya. Masyarakat tidak perlu bersusah payah untuk keluar dari rumah dan menaiki kereta, motor, bas atau teksi untuk ke kedai atau pasaraya berdekatan bagi mendapatkan barangan yang mereka inginkan. Memandangkan pihak kerajaan telah mengeluarkan arahan untuk menghadkan pergerakan melalui Perintah Kawalan Pergerakan PKP, maka ini adalah satu peluang yang sangat baik bagi masyarakat untuk berbelanja secara atas talian tanpa perlu mengeluarkan wang tambahan untuk kos tambang. Oleh yang demikian, kemudahan seperti inilah yang dimahukan oleh rakyat di negara kita setelah arahan kerajaan tersebut dikeluarkan kerana pergerakan untuk ke mana-mana tempat lebih terhad telah menimbulkan masalah untuk membeli barangan yang diinginkan. Hal ini terjadi terutama sekali kepada golongan wanita yang sering kali menghadapi masalah kenderaan atau masa yang terhad untuk membeli barang di kedai atau pasaraya secara konvensional. Oleh itu, pembelian secara atas talian dapat membantu mereka mengelakkan daripada mengeluarkan wang tambahan untuk kos tambang selain dapat menjimatkan masa dan tenaga mereka. Pembelian secara atas talian akan membuatkan pengguna untuk fokus kepada barangan yang ingin dibeli sahaja. Hal ini kerana pasaraya atau stor fizikal menawarkan pelbagai pilihan barang dan jenis yang tersusun di rak-rak yang telah disediakan. Hal ini menyebabkan para pembeli lebih mudah untuk terpesong untuk membeli barang yang tidak diperlukan dan bukan hanya fokus kepada barang yang diperlukan sahaja.
Kebaikan perbelanjaan secara atas talian dari segi penjimatan kos tambang ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pelajar, terutamanya penuntut-penuntut di universiti yang perlu membeli alat tulis, kelengkapan atau menyediakan barang keperluan bagi menyiapkan tugasan dan projek yang telah diberikan kepada mereka. Sebagai contoh, tambang bagi komuter KTM ke pasaraya berdekatan adalah sekitar RM5 untuk seorang penumpang. Dengan membuat pembelian barangan tersebut secara atas talian, para pelajar mampu menjimatkan sedikit sebanyak kos perbelanjaan yang boleh digunakan untuk hal-hal pelajaran yang lain seperti pembelian buku nota dan sebagainya. Tambahan lagi, aplikasi untuk memesan makanan secara atas talian seperti Foodpanda, GrabFood dan Dah Makan juga membolehkan serta memudahkan masyarakat untuk mendapatkan makanan yang diinginkan dengan mudah serta dapat menjimatkan wang dari segi kos tambang. Hal ini sekaligus dapat menjimatkan masa kerana mereka tidak perlu keluar untuk membungkus makanan serta minuman kerana aplikasi-aplikasi seperti ini menawarkan perkhidmatan dan penghantaran makanan yang pantas ke rumah mereka serta dengan harga yang sangat berpatutan. Seperti yang diperkatakan, pembelian atas talian mempunyai banyak manfaat. Akan tetapi, setiap yang baik pasti ada buruknya. Terdapat beberapa kesan negatif terhadap perbelanjaan pengguna semasa pandemik COVID-19. Antara kesan negatif pembelian atas talian yang pertama adalah pengguna yang membeli secara atas talian tidak mempunyai kemampuan untuk memeriksa barang yang ingin dibeli secara fizikal atau mencuba barang yang ingin dipertimbangkan sebelum melaksanakan pembelian. Keadaan ini menyukarkan para pengguna atas talian untuk mendapatkan barang yang memuaskan hati mereka. Barang atau produk yang ingin dibeli atas talian akan disenaraikan kriteria-kriterianya pada deskripsi seperti yang dapat dilihat di laman web pembelian online seperti Lazada, Shopee dan sebagainya. Pembeli-pembeli yang lebih suka menyentuh dan memegang barang itu dahulu sebelum membelinya tidak akan gemar membeli secara atas talian. Ini kerana keadaan barang tidak dapat diperiksa oleh pembeli supaya mereka tahu mereka tidak ditipu. Tetapi dengan membeli secara atas talian, semuanya terserah kepada kejujuran penjual itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang yang mahu membeli barangan seperti pakaian akan senang tertipu kerana kualiti yang dihuraikan di deskripsi atau yang didakwa oleh penjual mungkin berlainan dengan kualiti sebenar pakaian itu. Selain daripada keadaan barang yang tidak dapat diperiksa, terdapat juga kemungkinan barangan yang dibeli telah dibungkus dengan elok oleh penjual tetapi akhirnya rosak apabila sampai di tangan pengguna antara perbuatan orang tengah iaitu kurier atau penghantar-penghantar yang tidak bertanggungjawab. Barang-barang yang mudah pecah tidak diberi perhatian oleh mereka dengan membaling-balingnya sehingga barang itu pecah ataupun rosak. Oleh disebabkan perkara inilah kebarangkalian untuk terjadinya pembaziran amatlah tinggi. Pengguna akan mengalami kerugian di atas dua sebab, iaitu yang pertama apabila barang yang telah dibeli tidak mempunyai kualiti yang sama seperti yang dipromosikan oleh penjual atas talian ataupun apabila terjadinya perkara yang tidak diingini semasa proses penghantaran di mana barangnya rosak dan tidak dapat bayaran balik kerana ianya adalah luar kawalan penjual dan pembeli. Apabila terjadinya perkara-perkara sebegini, sebahagian kedai atas talian tidak akan membuat pertukaran barang, tidak menerima pemulangan barang atau memulangkan semula duit untuk membayar ganti rugi kepada pengguna. Maka pengguna berkemungkinan akan menanggung risiko kerugian seorang diri. Sekiranya perkara sebegini berlaku berulang kali, pembaziran yang tinggi akan dialami oleh pembeli itu sendiri. Apabila berlakunya pembaziran, wang simpanan akan berkurangan dan akan menyukarkan pengguna untuk berbelanja barang keperluan untuk berdepan dengan musim COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farenaila Aisyah, nomor matriks A179255. Selain daripada itu juga, pembelian secara atas talian ini akan memberikan kesan yang negatif kepada perbelanjaan masyarakat semasa COVID-19. Kerana semasa kita melakukan pembelian secara talian, penjual tersebut atau e-commerce macam Shopee, Lazada, dan lainnya akan mengenakan jumlah kos penghantaran yang mungkin saja mahal atau melebihi harga barang tersebut.
terlebih jika rumah atau tempat pengantaran jauh dari tempat barang yang dibeli. Walaupun barang yang dibeli hanyalah bernilai Rp10 ke bawah dan mungkin murah, apabila dijumlah sekali dengan kos pengantaran, berpotensi menaikkan harga barangan 2 kali ganda daripada harga asal. Kebanyakan pengguna inginkan kos pengantaran percuma, tetapi untuk mendapatkan peluang pengantaran percuma, pengguna perlu membeli lebih daripada satu barangan yang dipilih untuk mendapatkan pengantaran percuma tersebut. Karena untuk mendapatkan pengantaran percuma ini, kita mesti membeli barangan dengan total harga tertentu. Misal, kita ingin membeli barang dengan harga Rp20, tetapi untuk mendapatkan kos pengantaran percuma, kita mesti membeli minimum Rp30. Karena itu, kita menjadi berminat untuk menambah barangan yang dibeli agar total harga mencapai Rp30. Itu juga menjadikan pengguna menjadi lebih konsumtif. Ada pengguna yang tidak berkemampuan untuk menanggung harga barangan yang melampau. Ada antara pengguna yang tidak kisah atas perkara ini. Akan tetapi, punca kos pengantaran juga turut menyumbang kepada pembaziran perbelanjaan pengguna. Seandainya pengguna membeli barangan tersebut secara konvensional, maka pengguna tidak perlu membayar kos pengantaran. Di sisi lain, hal ini akan menjadi lebih rumit apabila barang yang ditempah akan mengambil masa yang tidak sesuai dengan anggaran masa untuk tiba. Oleh itu, lama untuk sampai ke rumah atau mungkin tidak akan sampai. Perbuatan scam wujud di kedai atas talian untuk merugikan lagi pengguna. Disebabkan perkara inilah, pengguna akan berdepan dengan masalah perbelanjaan secara atas talian karena wujud beberapa risiko yang akan merugikan pengguna. Di musim COVID-19 ini, ramai individu yang terkesan dan ada antara mereka menggunakan peluang ini untuk menguntungkan diri dengan cara merugikan pengguna atas talian. Kesimpulannya, pembelian secara atas talian boleh memanfaatkan pengguna dan boleh juga merugikan pengguna dari segi pembelanjaan mereka. Penularan wabak COVID-19 ini telah mengehadkan pergerakan rakyat dan menyukarkan lagi keadaan rakyat untuk keluar membeli barang yang dikehendaki. Oleh itu, pilihan yang tinggal untuk rakyat membeli barang keperluan dan dikehendaki adalah dengan berbelanja secara atas talian dan rakyat sendiri akan berdepan dengan risiko sama ada memanfaatkan mereka atau merugikan mereka. Seperti yang telah dinyatakan, kedai di atas talian menawarkan harga barang yang berpatutan serta berkualiti yang bagus. Namun, tidak semua barangan mempunyai kualiti yang dikehendaki pengguna. Kos penghantaran pula menjadi semakin tinggi dan menaikkan harga barang yang perlu dibayar. Akan tetapi, selagi pandemik COVID-19 berleluasa dan merisikokan kesihatan rakyat, rakyat tidak mempunyai pilihan yang lain selain membeli barang yang dikehendaki secara atas talian. Sekian, terima kasih.